Assalamualaikum. Peace underscore Zan. Apa khabar? Adimoh. Apa khabar? Hari ni dah hari ke-18 dah kita puasa. Cepat je masa berlalu. Ya, semalam pun hari nuzul Quran, hari ibu. Ya. Banyak benda lah yang dah berlaku. Ya. Assalamualaikum. Dilahana ya. Apa khabar? Kita menunggukan kehadiran Prof. Dr. Haniki untuk dijemput untuk berbincang. Hopefully semuanya okey. 18 hari sudah berpuasa hari ni, nak buka apa, venue pun dah habis dah, kita cuba semua, dah tak ada idea dah nak masak apa. Assalamualaikum. Terima kasih kerana join. Hari ini kita bertuah kerana dapat bersama dengan Prof. Dr. Haniki untuk berbincangkan mengenai isu rokok, vape dan juga kesuburan. Tapi yang terutamanya lebih kepada macam mana kita nak henti merokok. Sebab Prof adalah seorang yang pakar dalam bidang ini, telah menghabiskan lebih daripada 20 tahun ya, dalam merumuskan, mencari cara yang terbaik macam mana nak berhenti merokok. Kerana apa yang terjadi dalam klinik kesuburan ya, bila kita tanya pasangan suami isteri merokok ke tak, semua basically terutamanya suami nak berhenti merokok. Semua tahu yang merokok ni ada kesan kepada kesuburan, tetapi mungkin mereka tak tahu ada cara yang berkesan, ada cara yang boleh mereka cuba. Sebab kalau kita tanya semua nak berhenti merokok, lebih daripada hampir 80% lah nak berhenti. Tak ada yang kata tak nak, doktor saya tak nak berhenti, saya nak teruskan, tak ada. Kebanyakannya bila Prof pun dah sampai, so apa, kita tak lengahkan masa lagi. Oleh itu apa saya buat, saya jemput Prof. Okay, kita tengah waiting for Prof. Muhammad Haniki join kita. Okay. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar doktor? Alhamdulillah. Apa khabar Prof? Hari 18 dah. 18 ya. Hari dah kita puasa. Alhamdulillah. Kita ber-PKPB je. Diteruskan ya Prof ya? Sampai berapa? 6 Jun ya? InsyaAllah. 9 katanya. Oh ya ke? Kau tak silap. Alright. So Prof, benarkan saya, izinkan saya kenalkan Prof dulu ya. Sementara kita tunggu lebih lagi masuk dalam kita punya sesi perbincangan ni. So Prof Madya Dr. Muhammad Haniki ya, seorang pensyarah kanan dari Universiti Islam Antarabangsa, Fakulti Farmasi ya Prof. Ya. Dan Prof membuat pengkhususan dalam bahagian tobacco ataupun bahagian rokok lah dalam bahasa Melayu. Prof telah buat berbagai banyak kajian, 4 muka surat ya Prof, punya CV panjang lebar. Dan telah buat macam-macam kursus, program untuk stop quit smoking ataupun henti berrokok ya. So saya rasa kami teramat bertuah lah dapat join dengan Prof, menghabiskan meluangkan masa pada waktu ini untuk bincang terutamanya isu macam mana nak berhenti merokok. Okay. InsyaAllah. So Prof, kalau kita InsyaAllah, terima kasih. So kalau kita tengok Prof, kat Malaysia ni peratusannya lebih daripada 40% lelaki yang usia 18 tahunnya merokok. Dan bila kita banding dengan negara maju, peratus kita lebih tinggi daripada mereka. Kenapa tu agaknya Prof? Apa salahnya, apa silapnya? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum sekali lagi. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin washabihi ajma'in. Terima kasih pada pihak doktor dan klinik Veteritu Sofia menjemput saya untuk IG live pada pagi ni. Nak mengupas pasal merokok, vaping dan fertility ya. So soalannya sekarang ni kenapa masih tinggi peratusan atau prevalence merokok dalam kalangan lelaki dewasa di Malaysia berbanding dengan negara maju.
merokok ni kalau kita tengok di negara maju kebanyakannya dah semakin berkurangan. Banyak faktor lah doktor dan semua yang mendengar pada pagi ni yang menyumbang kepada penurunan peratusan atau prevalence merokok di negara maju. Antaranya yang ketara adalah dari segi pengetahuan dan pendidikan. Sebab lebih ramai sekarang terutamanya penduduk di negara maju lah ya, yang mengetahui bahaya rokok melalui sistem pendidikan, perkongsian dari pihak kerajaan dan sebagainya. Jadi awareness atau kesedaran mereka terhadap bahaya merokok ni lebih tinggi. Selain daripada itu, terdapat juga faktor seperti kawalan tembakau itu sendiri, di mana kita panggil enforcement atau implementasi strategi kawalan tembakau itu adalah lebih ketat. Tak payah tengok jauh lah, kita tengok Singapura je dah. Antaranya kawalan dia memang ketat, tak boleh merokok di banyak tempat dan sebagainya. Selain daripada itu, harga juga memainkan peranan penting dalam mengurangkan prevalence merokok dan dikembarkan ya, dia kena kembar dengan pengawalan penyeludupan yang berkesan. Dia tak jadi kalau harga naik tapi aktiviti penyeludupan tinggi, maka rokok haram atau rokok dah haram tapi rokok seludup ni pula tinggi. Ataupun kita panggil smuggle cigarette ni. Jadi banyak faktor yang memainkan peranan. Sebab tu negara-negara yang telah menandatangani, yang telah menjadi ahli kepada kita panggil Framework Convention on Tobacco Control di bawah Pertubuhan Kesihatan Dunia melaksanakan berbagai strategi. Di Malaysia pun melaksanakannya. Cuma kita masih dalam fasa tertentu yang belum lagi mencapai tahap yang diingini. Contohnya rokok kita masih murah. Ya, berbanding dengan apa yang disarankan, sekurang-kurangnya harga dia kalau ikut kajian sahabat saya Prof Rashidah di UPM tu, harga minimum rokok di Malaysia sepatutnya RM25 sekotak, supaya dia akan mengurangkan kita panggil keupayaan untuk membeli, daya beli, terutamanya dalam golongan remaja. Betul. Sebab golongan remaja lah, ya Prof, macam kita tengok mereka lah yang first kali start tabiat merokok ni daripada golongan remaja. Sebab mereka memang disasarkan oleh syarikat tembakau, kerana merokok ni memang diketahui oleh pengeluar tembakau adalah produk yang membunuh penggunanya secara peramatan apabila digunakan seperti diarahkan. Jadi bila perokok tu dah terjebak, dah ketagih, ada risiko pelbagai penyakit, terutamanya penyakit kardiovaskular, penyakit kanser dan juga penyakit pernafasan respiratory ya. Jadi mereka kemungkinan risiko mati awal tu lebih tinggi berbanding dengan bukan perokok. Dikatakan setiap rokok mengurangkan jangka hayat sebanyak 6 saat kalau tak silap. 6 saat ke 6 minit macam itulah. Jadi memang hidup, mati, ajal, maut semua, rezeki semua di tangan Tuhan. Tapi kalau kita menjerumuskan diri ke arah kebinasaan, memanglah kita akan mencari padah lah kan. Sebab dia bermain dengan risiko. Jadi bila perokok ni memang akan mati awal kebanyakannya. Di Malaysia pun 20,000 penduduk Malaysia mati akibat penyakit berkaitan dengan rokok. Jadi bila perokok ni mati awal, dia kena cari pelapis. Jadi sasaran utama dia adalah golongan remaja. Kerana pada peringkat remaja ni mereka mempunyai sifat ingin tahu, ingin mencuba. Dia tak ada pertimbangan jangka panjang, dia nak kepuasan serta-merta, instant gratification. Jadi kan sel-sel otaknya tengah berhubung. Jadi dia tengah kadang-kadang tu ada juga yang kita panggil peer pressure atau peer influence. Jadi banyak faktor. Selain pada tu, faktor persekitaran. Terutamanya kalau ada salah seorang atau kedua-duanya dalam golongan ibu bapa dia yang merokok. Apalagi kalau ibu dia merokok semasa hamil. Jadi dia mendapat pendedahan kepada nikotin dan bahan-bahan lain dalam rokok tu semasa dia dalam rahim lagi.
Jadi dia dah mula proses menyebabkan ketagihan kepada nikotin tu sejak awal. Jadi remaja ni kalau kita lihat memang perlukan intervensi yang lebih efektif, sebab sekarang ni susah kita nak adakan program yang berkesan terhadap remaja berdasarkan bukti-bukti yang ada. Jadi kita perlu kedua-duanya sekali. Maknanya kita gerakkan aktiviti terhadap perokok dewasa, sebab perokok remaja ni dia lihat, kalau dia kata dia tengok ayah, abang dan sebagainya yang lebih tua kan daripada mereka merokok, jadi mereka pun ada kemungkinan lebih tinggi untuk mencuba. Jadi kalau perokok dewasa berhenti tu, kemungkinan untuk mereka tidak mencuba tu adalah lebih baik. Jadi kalau persekitaran tu bebas rokok, maka lebih bantulah. So kalau kita kalau kita buat kajian, kalau kita tengok, kita tanya orang semua, diorang tahu rokok ni memang bahaya untuk kesihatan, ya. Tapi bila kita kata rokok ni ada memberi kesan kepada kesuburan, diorang macam terfikir-fikir. Kalau saya cakap dekat pasangan bila jumpa klinik, dalam klinik, saya kata rokok ni memberi kesan pada sperma encik, memberi kesan pada telur isteri, walaupun dia perokok kedua ataupun smoker. Tapi diorang kata, tapi doktor, kawan-kawan saya merokok, anak diorang berderet je, tak ada masalah pun nak mengandung. Saya rasa tak ada. Macam mana saya nak tackle soalan macam tu, Prof? Itu biasa. Memang kalau kita tengok pada bukti yang ada, memang bukti yang saintifik lah ya, kajian menunjukkan bahawa kesan mudarat rokok tu terhadap benih lelaki dan perempuan, sperma dan juga ovum adalah signifikan. Jadi yang kita tak sangkal bahawa perokok juga mempunyai anak. Ada yang ramai, lebih ramai daripada bukan perokok. Tapi kita perlu lihat daripada segi kualiti berbanding kuantiti, sebab dia ada dua kesan. Ada yang terkesan berbagai faktor tadilah kan, sebab termasuk juga faktor genetik. Macam saya kata tadi, walaupun kita kata ramai yang kena penyakit atau mati awal akibat penyakit berkaitan rokok, ada juga yang tak kena dan tak mati. Contohnya, selalu bila di klinik berhenti merokok yang saya kendalikan, ada perokok yang macam belum bersedia untuk berhenti, dia akan gunakan alasan atau cerita macam dia kata atuk saya atau ayah saya ya merokok 2 bungkus sehari 40 batang tu selama 40 tahun, tapi tak mati-mati, tak ada penyakit pun. Jadi untuk cerita-cerita atau alasan-alasan begini, memang kita kata kita setuju. Kita tak perlu bertengkar atau bergaduh dengan perokok. Kita kata kita setuju sahaja dulu. Kita betul memang ramai perokok yang ada anak, ramai pun berderet. Tapi bila kita keluarkan tapi itu, baru kita berikan fakta-fakta saintifik supaya dia lebih memahami. Contohnya, kita tahu dalam rokok ada sekurang-kurangnya 7,000 bahan kimia berbahaya dan 70 daripadanya adalah penyebab kanser, karsinogen. Jadi tidak hairanlah kalau sperma lelaki, terutamanya yang pembawa DNA atau bahan genetik ni, sebelum disenyawakan dengan telur atau ovum kepada isterinya tu, akan terkesan akibat bahan-bahan karsinogen ini. Berapa banyak yang terkesan tu bergantung pada dos yang diambil. Dan juga susceptibility atau dia punya daya tahan lah kata-kata kan. So kalau sperma yang lemah, dia akan dimusnahkan. Jadi kuantiti sperma tu berkurang. Lepas tu kalau yang hidup, dia akan bermutasi. Ya, na'udzubillah min zalik. Tapi sebab sifat karsinogen menyebabkan mutasi. Mutasi ni macam rosak. Ya. Jadi benih yang rosak tu masih boleh hidup, dan dia mempersenyawakan ovum atau telur, jadi menghasilkan bayi, masih menghasilkan janin, tapi kualiti janin tu kita tak tahu. Dan risiko, pelbagai risiko kepada ibu mengandung, termasuklah kematian janin dalam rahim, keguguran, masalah plasenta terbalik, uri ke bawah, semua tu. Uri kat bawah. Betul ke doktor term ni? Betul, Prof. Placenta previa, placenta abruptio, macam-macam ya komplikasi
dan juga kelahiran bayi peramatang selain daripada berat bayi yang rendah. Jangan pula ibu-ibu kata saya tak nak anak besar, kalau saya anak kecil, saiz kecil baguslah, senang saya nak lahir secara normal kan. Tak. Dia akan menyebabkan bukan saja pembesaran terbantut, tetapi pembesaran dari segi fungsi otak, development dia juga berpanjangan selepas dilahirkan. Itulah termasuk risiko kematian selepas lahir pun tinggi. Termasuklah kematian akut, sindrom kematian akut kan selepas lahir tu yang SIDS tu, sudden infant death syndrome pun tinggi. Jadi macam-macam masalahnya kalau perokok tu merokok, ibu merokok semasa hamil atau terdedah kepada asap rokok suami atau siapa saja, kita panggil second hand smoker, risiko dia juga tinggi. Jadi cara terbaik ialah untuk memastikan kalau perokok, untuk mendapat zuriat yang baik, bapanya kena berhenti, ibunya juga kalau merokok kena berhenti. Betul. Itu yang terbaik. So kalau bila saya tanya pasangan kalau encik merokok, so isteri dia selalunya isteri yang jawab dulu, ya betul. Suami saya merokok, doktor. Lepas tu saya kata berapa batang, so isteri dia akan cakap nombor yang lain. Isteri cakap 10. Tapi suami kata taklah sampai 10, 2, 3 je kata. Lepas tu dia orang argue, abang ni kan 10 dah satu kotak ke 2 hari je boleh habis. Tapi suami dia kata tak. So bila saya tengok suasana tu, dia dah rasa tegang, dia punya rasa mereka nak cuba dapat anak. Pada masa yang sama diorang tahu yang merokok tu membahaya, boleh memberi kesan, dan berhenti merokok tu boleh membantu untuk mendapatkan anak. Tapi macam mana supaya ketegangan tu digunakan dengan baiknya, supaya tak ada lagi lah bergaduh antara suami isteri, dan isteri tu tak lelah macam paksa, nampak macam nagging suami dia, berhentilah merokok. Meletih, okey, ya. Sebab kadang orang lelaki tak boleh, orang isteri cakap banyak-banyak sangat ni, dia kata yes I got it, don't say it anymore. Cakap sekali je, dah faham, tak payah cakap banyak kali. Macam mana kita nak tackle? Macam saya katakan tadi, bila kita buat counselling lah ataupun intervensi berhenti merokok, ni kita perlu dua pendekatan. Satu pendekatannya pendekatan tingkah laku, atau secara mudahnya kita buat pendekatan kaunseling. Kaunseling ni termasuk juga mengenal pasti siapa penyokong dia dalam usaha untuk membantu, memberi motivasi dan sebagainya terhadap perokok. Selalunya kita akan tanya sama ada isteri dia boleh menjadi penyokong dia, sebab dia perlu intra dan dia panggil extra treatment support. Dia perlu support. Kalau dia berhenti sendiri, kadar kejayaan dia adalah lebih rendah, dalam 5% atau kurang. Ini bukti kajian saintifik lah melihat kepada kadar kejayaan merokok. Jadi kita perlu kena pasti siapa penyokong dia. Kalau penyokong dia isteri, Alhamdulillah. Tapi Alhamdulillah, isteri juga perlu memainkan peranan supaya dia tidak menambahkan stres kepada suami dalam proses berhenti merokok, kerana perlu faham. Kena faham bahawa kenapa seseorang itu merokok. Pada asalnya yang kita kata ingin cuba dan sebagainya tadi tu, dia mula-mula je kan. Lepas tu dia dah jadi ketagih. Bila jadi ketagih, dia memenuhi ciri-ciri tertentu dalam kita panggil untuk diagnosis, dia masuk bawah tobacco use disorder atau penyakit penggunaan tembakau, termasuklah merokok. Jadi antara ciri-ciri penyakit ini adalah bila dia menggunakan bahan tersebut. Dalam kes ni katalah rokok. Apa fungsi rokok? Ialah menghantar nikotin. Nikotin ni dihantar oleh rokok dengan sangat cepat ke otak. Masuk dalam saluran darah, dalam masa 10 saat dah sampai ke otak. Dan dalam kepekatan yang tinggi. Dua ciri utama inilah yang menyebabkan rokok tu boleh menyebabkan ketagihan kepada penggunanya. Jadi kepekatan tinggi, penyampaian ke otak dengan cepat. Bila sampai ke otak cepat, berlaku tindak balas kimia, menghasilkan bahan-bahan kimia yang lain yang menyebabkan rasa nikmat, rasa sedapnya tu, rasa lega, rasa mood atau angin dia improve atau lebih baik, lebih tenang, lebih mudah mengingat, lebih mudah belajar, lebih banyak-banyaklah semua kesan baik-baik yang dilaporkan oleh perokok ni, semua kesan fizikal. Lepas tu
bila dia paras nikotin tu makin menurun sebab kalau dia dah berhenti merokok ataupun dia berhenti sementara ya, bukan berhenti terus lagi. Kalau berhenti terus memanglah gejala terbalikan atau withdrawal tu akan keluar. Jadi tadi saya kata kalau isap rokok rasa tenang. Jadi bila dia berhenti rokok, paras nikotin rendah, dia mula rasa resah gelisah. Dia merasa cepat marah. Dia tak boleh tidur dengan sempurna. Dia masalah macam-macam masalah, termasuk sembelit pun ada. Ya. Jadi dalam fasa ni dia akan jadi seorang yang lain yang tak dikenali oleh isterinya. Kalau sebelum ni suami dia baik, okey je, tapi dalam bila dia berhenti merokok dia jadi cepat marah. Jadi apa-apa je dalam masa tu dia memerlukan sokongan. Jadi isteri perlu faham, janganlah berletih masa tu. Sebaliknya, berikan kata-kata motivasi, bantuan, sokongan, dorongan, apa-apa yang diperlukan. Ya. Jadi isteri juga mungkin perlukan kaunseling untuk mengetahui apa cara yang terbaik untuk membantu suaminya sebagai supporter, sebagai penyokong. Sebab nanti saya share lah hujung-hujung cerita nanti ya, hujung-hujung sesi Okay. Kisah di mana seorang isteri itu memang dia menyokong usaha suaminya untuk berhenti merokok. Cara dia memang menarik. Kita simpan dulu. Simpan dulu, Prof. Kita simpan dulu. Jadi bila isteri tu faham, dia tak perlu berletih. Dia kata dia hanya dia boleh beri sokongan. Masa itulah dia nak buat apa yang sesuai. Ya. Mungkin Prof kata orang pasangan ni datang kat klinik ya, dia kata okey doktor, saya memang nak berhenti merokok. Tapi setiap kali bila saya nak berhenti merokok, setiap kali tu saya tahu saya akan gagal ya. Setiap kali saya dah cuba banyak kali, tapi setiap kali tu gagal. Saya akan terpaksa merokok juga sebab saya tak boleh tahan. Ada tak Prof rasa ada tak kat mana-mana yang cara yang silap agaknya, ataupun kenapa bila setiap kali dia cuba berhenti, lepas tu dia akan terpaksa kembali semula macam dulu. Kadang-kadang dia kata lagi teruk daripada dulu, so dia dah takut dah nak berhenti. Betul ke Prof? Ya. Memang betul. Merokok bila kita dah kata jadi ketagih, dia akan masuk bawah diagnosis tobacco use disorder tadi. Dan secara definisinya dia adalah satu penyakit kronik ketagihan berulang. Jadi dia ada fasa relapse, berulang. Maksudnya dia merokok, dia berhenti, dia ulang balik ya, sampai dia berhenti. Sama ada dia boleh berjaya berhenti terus atau tidak tu banyak faktor lah, bergantungnya ya. Jadi kita tahu kalau saya kata tadi, kalau dia berhenti sendiri tanpa bantuan pengamal perubatan profesional ataupun ubat-ubatan, kadar kejayaan dia adalah kurang pada 5% sahaja. Masih boleh berjaya berhenti, tapi 5%. Kalau dia mendapat bantuan yang sepatutnya, boleh meningkatkan kadar kejayaan 70 hingga 100% berbanding dengan tidak mendapatkan sokongan ubat-ubatan dan pengamal perubatan profesional terlatih. Jadi bantuan ini boleh dapati daripada klinik-klinik kesihatan, hospital, ya, farmasi dan sebagainya. Sebab ada pengamal perubatan yang telah bertauliah, yang telah ditauliahkan melalui kursus yang dianjurkan oleh pelbagai persatuan, termasuk Persatuan Akademi Farmasi yang dikenalpasti oleh Kementerian Kesihatan untuk mentauliahkan ya pengamal perubatan ni. Jadi bila dia dapat bantuan yang sepatutnya, insya-Allah kadar kejayaan dia untuk berhenti tu adalah lebih tinggi berbanding dengan cubaan solo seorang-seorang dia tanpa bantuan. Jadi maksudnya kotaki saja. Maksudnya jangan merokok. Jadi memang cara berhenti tu secara cold turkey macam doktor kata tadi, berhenti terus. Dia kata dia set satu date, kalau boleh date tu signifikan pada diri dia. Jadi dia terus berhenti pada tarikh tersebut tanpa satu sedutan pun selepas tu. Apa yang akan berlaku macam saya kata tadi, dia punya sindrom atau simptom tarikan tu akan mula menjadi semakin teruk. Terutamanya dalam beberapa hari selepas dia berhenti, sebab paras nikotin dalam badan dia semakin rendah dan tidak ada lagi supply ataupun bekalan nikotin baru kalau dia tak menggunakan ubat lah ya. Jadi dia punya badan akan mengalami perubahan, terutamanya yang terbalikkan daripada dulu. Macam saya kata tadi, dulu anginnya elok, hilang stres, semuanya tu kan, baik sekali semua terbalik. Tapi dia akan berlanjutan selama 4 hingga 8 minggu.
Ya. Baiklah 8 minggu. 2 bulan juga program. Hampir 2 bulan. Jadi perokok perlu faham, siapa di persekitaran pun perlu faham. Awal-awal minggu pertama tu sangat severe. Itulah yang paling teruk. Kemudian dia akan makin kurang. InsyaAllah dalam masa sebulan hingga 2 bulan akan beransur-ansur hilang. Ini jikalau dia boleh bertahan. Ya. Jadi tujuan kita bila kita beritahu kepada perokok tu, kita kata, kita akan tanya, pernah buat cubaan berhenti? Kalau dia kata ya, kita akan kata tahniah, alhamdulillah, bagus. Berapa lama dia berjaya berhenti? Dia akan beritahulah kita minggu ke bulan ke tahun ke. Kita ucapkan tahniah lagi. Sebab bukan senang, kita tahu bukan senang untuk berhenti tu. Jadi bila sebab sekarang dia dah datang balik ke klinik, maknanya dia dah merokok. Jadi kita gunakan pengalaman dia berhenti dahulu. Apa yang berjaya tu kita tanya dia nak guna balik tak? Apa-apa yang dia kata membantu dia berjaya berhenti pada masa lampau. Kita juga perlu lihat kepada apa yang menyebabkan dia merokok semula. Sebab kita tak tahu ada kejadian yang traumatik ke, yang menyebabkan dia stres. Contohnya apa-apa je lah. Masalah ekonomi ke, masalah rumah tangga ke, masalah apa-apa je menyebabkan dia stres, lalu memilih rokok sebagai jalan keluar untuk menangani stres dan sebagainya. Apa-apa pun kita beritahu balik kepada perokok tu, sebab dia pernah buat cubaan, dia berjaya, kita boleh berjaya lagi. Saya tak anggap merokok semula tu sebagai satu kegagalan. Ia adalah satu kita panggil proses pembelajaran yang kita gunakan secara berterusan, sebab kita tahu merokok tu sendiri adalah satu penyakit kronik berulang. Dia adalah ciri penyakit tersebut. Jadi dia bukan kegagalan 100% kepada perokok. Jadi kita beri motivasi kepada perokok tu bahawa kita cuba lagi. Sebab kita tak nak perokok kita ni masuk dalam statistik 20,000 setahun di Malaysia yang berhenti. Mereka berhenti tapi berhenti secara mati. Yang peramatan tadi tu bro. Kita nak masuk ni masih hidup. Sebab kita nak, bila berhenti je, dia akan mendapat pelbagai manfaat. Dari segi kesihatan, dari segi ekonomi, agama. Sebab merokok ni dah fatwanya dah haram. So, jadi macam-macam manfaat dia dapat. Lagi lama dia berhenti, lagi tinggi kita panggil keterbalikan. Yang dirosakkan oleh merokok tu, jadi dia punya benefit tu makin banyak kalau dia berhenti lagi lama. Okey Prof, kita ada soalan ya Prof. Dia kata kat sini daripada Janice, Doktor, dengan kata nikotin dan bahan-bahan kimia dari rokok will stay in our system for a period of time. Suami saya perokok, saya pula dikira second hand smoker. Should we wait sebelum kita mencuba? Maksudnya dia kata perlu ke saya berhenti, tunggu. Berhenti secepat yang mungkin, terutamanya untuk meningkatkan kebarangkalian atau kemungkinan untuk mendapat zuriat. Jadi cara terbaik adalah berhenti cold turkey, berhenti serta-merta. Sebab memang kajian mendapati second hand smoke pun memang berbahaya. Memang risiko cardiovascular, kanser, respiratory dan sebagainya itu memang terbukti berkait dengan second hand smoker. Boleh tak? Ada panggilan tadi. Sekarang ada putus sikit lah. Sekarang ni bukan second hand smoker saja orang dah kaji. Orang tengah kaji third hand smoke pun orang tengok. Sebab ni contohnya kalau seseorang tu merokok dalam bilik, partikel-partikel dia boleh melekat di kapet, di langsir dan sebagainya, juga didapati berbahaya. Jadi perlulah perokok tu memastikan, ni penting, tidak merokok di dalam rumah. Sekarang ni PKP, tapi dah boleh keluar, memang boleh keluar rumah pun kat depan kan. Jangan langsung merokok di dalam rumah kerana ia membahayakan orang lain, terutamanya wanita dan anak-anak. Sebab ada third hand smoker juga lah, partikel tu ada dekat kerusi, dekat langsir. Dalam rumah ada, dia katalah tak apa, dia kata dia menisap rokok di dapur atau di bilik air, tapi partikel tu boleh merebak dalam seluruh rumah juga. Kalau dia merokok dalam ruangan yang sama dengan orang lain akan jadi second hand smoker. Jadi
nikotin tak duduk lama dalam badan. Nikotin akan dimetabolismakan, akan dihuraikan, dia akan dikeluarkan melalui cecair badan, terutamanya air kencing. Jadi dia akan dikeluarkan. Jadi kita tak risau sangat. Yang kita risaunya adalah 6,999 bahan berbahaya lain. Itu bahan yang contohnya 70 yang penyebab kanser tu. Yang tu lama dalam badan. Nikotin sahaja kita tak terlalu risau sebab fungsi nikotin tu kalau dihantar secara cepat dan dos tinggi adalah untuk menyebabkan ketagihan. Jadi bahan-bahan lain tu ditambah atau dimanipulasi untuk memastikan nikotin dapat dihantar oleh rokok dengan cepat dalam kepekatan yang tinggi. Kalau kita fikir secara logik ya, kenapalah syarikat rokok ni buat bahan yang ada 70,000 bahan 7,000 bahan berbahaya dan 70 bahan penyebab kanser. Tak logik langsung. Dia buat bahan yang membunuh penggunanya. Tapi bahan-bahan ni diadun sebab dia membantu menyampaikan nikotin tu dengan cepat dan kepekatan tinggi ke otak. Jadi minta maksudnya dia tak boleh pilih lah, tak boleh pakai benda-benda ni. Dia terpaksa gunakan untuk memberi kesan yang kuat supaya nikotin tu dapat diberi sampai ke otak. Contoh saya ambil satu je. Saya katalah amonia. Amonia ni ada dalam kita sekarang duk guna disinfektan kan, Clorox. Bahan peluntur tu. Jadi amonia ni fungsi dia adalah untuk meningkatkan pH. pH ni adalah tahap keasidan. Contohnya lah, kalau pH rendah, nikotin akan terayun. Terayun maksudnya dia akan berubah sifat, dia ada charge, dia tak boleh diserap masuk melalui katalah sel-sel badan secara amnya. Jadi ni amonia tu ditambah dalam proses pembuatan rokok supaya pH dalam mulut terutamanya dinaikkan. Jadi lebih alkali, kurang berasid. Jadi nikotin tu wujud dalam bentuk asal dan boleh diserap dengan lebih efisien. Itu baru satu bahan, belum lagi 6,000 bahan lain lagi. Jadi kita perlu tahu bahawa syarikat rokok ni melaburkan trilion gigalion apalah, banyak wang dia untuk membuat penyelidikan bagi memastikan rokok ni sangat efisien. Sebab nikotin boleh sampai ke otak masa 10 saat saja kan, saya beritahu tadi. Dia punya cara, kita punya cara untuk menyampaikan nikotin secepat itu adalah melalui secara suntikan saja. Sekarang ni pula timbul isu rokok elektronik dan yang sewaktu dengannya. Yang tu juga berbahaya sebab dia mempunyai kepekatan nikotin yang tinggi dan dia juga nak mimik, nak tiru rokok supaya dia boleh hantar nikotin cepat di otak. Hal ini sangat berbahaya kepada remaja sebab otak remaja sangat sensitif. Dan kajian mendapati kalau untuk rokok hanya 3 batang sahaja. 3 batang rokok saja dah cukup untuk menghantar nikotin yang boleh memenuhi tapak penerima nikotin di otak. So, Prof ada cakap pasal vape tadi kan, saya pun terfikir juga pasal vape. Ramai orang ingat yang vape ni lebih bersih, lebih bau pun wangi, dia tak ada bau rokok tu ya. So at one time saya tengok ada jadi trend semua pakai vape semua. Kalau kita pergi kedai mamak, kalau kita lalu sekarang ni dah tak boleh lah kan, tapi dulu berkuat asap dia, semua bau buah lah ya. Adakah vape ni buat air. Adakah vape ni betul selamat daripada rokok kalian? Walaupun dia perkara yang baru, tapi adakah itu tanggapan yang benar? Dia tak berapa benar. Sebenarnya macam ni, rokok tu kita tahu sangat bahaya. Jadi apa-apa yang kita compare, kita bandingkan dengan dia, kemungkinannya secara kasarnya dilihat kurang berbahaya. Tapi macam doktor kata tadi, ianya adalah satu fenomena yang relatifnya baru. Benda baru, kita tak tahu kesan jangka panjang. Even rokok pun ya, kalau kita tengok secara sejarahnya, ia perlu kajian selama 30 tahun baru dia dikaitkan sebagai penyebab kanser.
Rokok tu 30 tahun ya, Prof. jadi rokok elektronik ni dah lebih kurang tahun 2000 lah. Baru kalau kita kata koman-koman pun 10 tahun. 10 tahun kita tak nampak lagi kanser. Tapi kajian dah mula mendapati berlaku proses radangan, berlaku kerosakan sel, berlaku proses mutasi sel. Sebab nikotin dia dapat tu daripada mana? Nikotin sama ada daripada tembakau ataupun dia buat secara sintetik. Ya, nikotin memang kita belum dapat kenal pasti sebagai penyebab kanser, tapi di bahan-bahan lain yang ditambah tu, termasuk yang proses yang membakar ataupun memanaskan bahan-bahan kimia, boleh menyebabkan pelbagai penyakit lain. Contohnya, perisa pewarna yang dikatakan selamat tu, dia selamat untuk dimakan, bukan untuk dihisap. Kalau kita buat kita buat kek, kita buat perisa vanila, kita bakar, kita kukus, memang masuk, kita makan, masuk perut, okey. Paru-paru kita tidak dicipta untuk menerima perisa pewarna bau selain tu, tak bukan untuk tu tujuan paru-paru. Dia hanya untuk menerima oksigen dan mengeluarkan gas karbon dioksida. Ya, tu fungsi utama dia. Tapi kalau masuk sebab pembawa rokok elektronik adalah glycerin, glycerol, propylene glycol, minyak. Memang ada air tapi ada minyak. Minyak ni boleh menyebabkan radangan dan merosakkan. Diacetyl contohnya, terutamanya yang digunakan dalam e-liquid, dalam cecair rokok elektronik tu. Boleh menyebabkan penyakit kita panggil bronchiolitis obliterans atau penyakit paru-paru popcorn. Jadi macam bertih jagung, bergumpal-gumpal. Itu kerosakan permanen. Sekarang ni dah heboh beberapa bulan lepas dan tahun lepas pasal e-vali, elektronik dan juga vape associated lung injury yang menyebabkan kematian, kerosakan teruk sampai kena masuk ICU semua. So komplikasi dia dah mula keluar. Jadi tak perlulah kita kata okeylah saya nak tukar daripada merokok kepada vaping sebab saya tengok ramai orang vaping semua boleh berhenti. Belum ditentusahkan oleh badan-badan profesional yang bertauliah yang mengatakan dia efektif untuk berhenti merokok. Bukti dia tak cukup lagi. So kalau perokok tu dia kata dulu dia ada tanggapan saya nak berhenti merokok, tapi sebelum saya berhenti saya vape dulu. So dia step by step. Adakah itu tanggapan yang betul? So untuk berhenti merokok dia vape dulu, lepas vape baru dia berhenti. Dia macam dia rasa macam itu adalah one step down untuk stop. Itu tanggapan lah ya. Tanggapan dia. Sebab macam saya kata tadi, belum ada pengiktirafan. Kalau di Malaysia ni, Kementerian Kesihatan Malaysia belum iktiraf rokok elektronik sebagai salah satu alat atau alternatif yang selamat dan berkesan untuk membantu berhenti merokok. Jadi yang diiktiraf oleh Kementerian Kesihatan Malaysia yang ada di klinik, hospital dan farmasi itu adalah ubat-ubatan dalam bentuk terapi gantian nikotin. Dan juga ubat yang bukan pembekal nikotin. Ada dua jenis. Kenapa bekalkan nikotin? Sebab dia memberi nikotin supaya kuranglah gejala tarikan atau withdrawal syndrome tadi kan saya kata tadi. Tapi dia bekalkan nikotin bersih tanpa 6,000 atau 70 bahan penyebab kanser. Dia hanya bekalkan nikotin bersih dalam kuantiti kepekatan yang lebih rendah dan juga cepatnya sampai ke otak tu adalah lebih perlahan. Sebab kita perlu ingat ya, kalau macam saya kata tadi, kalau nikotin tu dihantar cepat ke otak dan juga kepekatan tinggi, berlaku ketagihan. Ubat yang kita ada di Malaysia dalam bentuk kunyahan gam ataupun pelekat tampalan tu membekalkan nikotin secara perlahan-lahan dan dalam kuantiti yang lebih rendah. Dan kajian mendapati ia meningkatkan kejayaan berhenti merokok sehingga hampir 2 kali ganda berbanding yang tidak menggunakan ubat. Yang ubat yang ditelan dalam bentuk pil, kita panggil varenicline, itu tidak membekalkan nikotin, tapi dia akan pergi ke tapak penerima nikotin di otak yang akan merangsang tapak penerima tersebut untuk menghasilkan bahan-bahan kimia yang sama dengan nikotin daripada rokok. Jadi apabila perokok tu hisap, dia kata dia tak hisap rokok pun dia okey, agak okey, dan sifat ubat ni pula dia akan menjadi perencat kepada nikotin yang masuk daripada sumber-sumber lain, termasuklah rokok. Jadi kalau dia hisap rokok, nikotin daripada rokok tu tak boleh bertindak di tapak penerima sebab ubat tu dah ada.
Jadi dia akan rasa kenapa merokok ni tak best atau tak sedap macam tu. Jadi macam sia-sia saja. Jadi dia bantu berhenti merokok secara tersebut. Kalau perokok tu mendapat bantuan ubat-ubatan, kadar kejayaan dia meningkat. Apa lagi kalau dikombinasikan dengan bantuan kaunseling dan tingkah laku. Sebab kedua-duanya perlu seiring. Ya, sebab macam dia kata tadi, dia dah jadi satu habit dia, satu tabiat yang dia develop selama mungkin 10 tahun sehingga 40 tahun sejak dia merokok sampai ke waktu dia cuba nak berhenti lah. Jadi dia akan perokok ni dia akan jadikan merokok tu sebahagian daripada tingkah laku dia daripada pagi. Contohnya dia bangun, dia isap rokok untuk pergi toilet, nak buang air besar, lepas minum pagi, minum kopi, lepas bawa ke nak masuk kereta dan sebagainya. Dia akan couple, dia akan masukkan rokok-rokok tu sebagai sebagai sebahagian daripada gaya hidup. Jadi kita nak ubah gaya hidup dia. Bukan kita kata dia tak boleh bawa kereta, bukan kita kata dia tak boleh pergi kerja. Kita kata boleh, tapi kita akan tanya perokok tu sendiri. Kita gunakan teknik motivational interviewing. Kita tanya dia sendiri macam mana dia nak solve problem, sebab dia perlu problem solving skills ni, kemahiran menyelesaikan masalah yang akan timbul apabila dia mula cuba berhenti. Sebab satu masalah fizikal tu akibat nikotin yang dihisap tadi akan menyebabkan withdrawal, tu pun nak kena tangani. Contohnya dia menggunakan pendekatan DEAD, delay, escape, avoid, distract. Dia melengah-lengahkan, dia mengelakkan, dia melarikan diri atau dia menyibuk-nyibukkan diri. So dia buatlah berbagai perkara untuk menangani keinginan untuk merokok tu. Selain daripada bantuan ubat-ubatan. Sebab saya kata tadi, ubat-ubatan tu mengurangkan, bukan menghilangkan 100% keinginan, kegianan untuk merokok dan gejala-gejala withdrawal lain tu. Selain daripada tu, dia perlu tangani trigger-trigger atau QQ, pencetus-pencetus untuk merokok lain dalam persekitaran. Di luar tu banyak lagi kawan-kawan. Sekarang ni bulan puasa, insya-Allah dah lah PKP, dia tak boleh keluar sangat kan. Jadi bila di rumah tu penggoda-penggoda dia kurang. Tapi masalahnya mungkin lepas bulan puasa ni penggoda dia makan minum akan kembali semula. Jadi dia perlu tukar rutin dia, tahu macam mana nak tangani. Jadi benda-benda ni lah kita kongsi bersama di klinik berhenti merokok. Okey, dia ada persoalan dekat sini. Soalan pertama dia cakap pasal ubat period, tapi tak apa, nanti saya akan jawab soalan ni ya. Okey Azura pertama, tapi soalan kedua ni berkaitan dengan rokok lah Prof ya. Adakah orang yang dah berhenti merokok perlukan makan vitamin ataupun makan suplemen? Adakah Prof rasa perlu buat tu? Tak ya? Tak perlu. Ya, makan seperti biasa. Terutamanya kena kawal makan sebenarnya, sebab salah satu gejala withdrawal dia adalah peningkatan selera makan apabila berhenti merokok. Jadi perlu kawalan makan, lebihkan banyak makan serat atau fiber, sebab salah satu lagi withdrawal yang mungkin berlaku adalah sembelit. Jadi perlu tingkatkan pengambilan serat, diet seimbang, jangan layan sangat nafsu untuk makan, appetite increase tu selepas berhenti. Pengambilan air kosong yang banyak untuk mencuci dan memudahkan pengeluaran kahak, sebab dia akan batuk. Paru-paru, permukaan paru-paru tu dan juga sistem pernafasan tu akan sebab dia banyak lendir kan, sebelum ni dia banyak radangan dan inflamasi, sel mukosa kita tu akan keluarkan lendir. Jadi bila dia berhenti perlu lebih banyak minum air supaya senang untuk expectorate atau keluarkan kahak tersebut. Jadi tak perlu risau banyak makan vitamin dan sebagainya. Kalau nak makan vitamin seperti biasa, teruskan amalan tersebut, tapi tak perlulah pergi cari vitamin pula sebab berhenti. Okey, tak perlu. Maksudnya kena make sure makanan tu yang seimbang, yang banyak serat. Ya. Okey. Alright, tadi Prof cakap pasal yang counselling ya, important ya, dan juga nak kena tengok cara gaya hidup tu. Ada tak contoh-contoh lain yang Prof rasa dari segi gaya hidup yang susah untuk perokok ataupun yang merokok heavy ya, yang secara tegar, macam dia bangun tu dia ingat rokok dulu, macam dia dah siap-siap dah letak rokok dia dengan tempat api dia tu dah tepi katil tu, dia dah siap-siap dah. Macam mana nak ubah cara macam tu Prof?
Ya. Saya memang ada perokok yang macam tu. Bila dia laporkan di klinik, dia kata dia memang dah letakkan menti api dalam rokok dia. Bila isap, baru dia boleh buka mata, letak kaki kat lantai, baru boleh jalan. Jadi kita perlu tanya dia, macam mana dia nak mengelakkan diri daripada berterusan macam tu bila dia berhenti. Jadi dia perlu beritahulah. Contohnya dia kata, sekarang saya tak letak rokok dah dekat tepi katil dan sebagainya. So, dia kena beri sendiri penyelesaian atau cara-cara yang dia boleh gunakan untuk mengurangkan risiko dia merokok dalam proses dia nak berhenti. Jadi kita hanya pengamal perubatan, kita ada menu. Kalau dia berminat, kita bagi pilihan. So dia akan pilih mana menu, apa pilihan dia yang dia rasa dia akan cuba, kerana dia akan cuba. Kalau dia nampak tak berjaya, masih lagi nak merokok, katalah dia tak letak tepi katil tapi dia letak dekat meja pula. Tapi masih dalam bilik, dia still boleh capai. So dia kena isap. Jadi tak guna, letak tempat lain. Macam kita kata, ada patient saya, bila kita discuss, last kali dia kata dia letak rokok dia kat mana tahu doktor? Kat mana tu, bro? Dalam peti ais, tempat sejuk, tempat beku. Dalam peti ais, lepas tu? Tempat beku dia simpan. Freezer tu. Dalam freezer. Lepas tu dia nak bakar, dia tak terbakar lah. Tak, supaya dia tak hisap lah. Bagus lah. Bagus. Jadi dia sendiri keluarkan penyelesaian kepada masalah. Sebab dia kata, mula-mula tak boleh lah doktor, tak ada rokok, saya akan jadi gelisah. Saya ni jenis pukul 2-3 pagi pergi kedai 24 jam tu beli rokok kalau putus bekalan. So saya kata macam mana nak hilangkan anxiety atau kerisauan terhadap tak ada bekalan rokok dalam rumah. Dia kata macam ni, last sekali dia cuba, dia letakkan dalam peti air sejuk beku. Sebab dia tahu, kalau nak isap tu, masalah besar. Kena keluarkan, tunggu dia suruh bilik ke, masuk microwave ke, pun tak guna sebab rokok tu dah rosak, dah lembik. Dia asalkan ada je, dia tak risau. Sama juga perokok yang kata, saya kena isap rokok dalam kereta. Tempat kerja jauh lah, jam lah, jalan jadi nak hilangkan stres, isap rokok. So saya kata, kalau dia punya syarat, antara macam saya kata tadi, tak boleh isap rokok dalam rumah, sama juga tak boleh isap rokok dalam kereta. Kena ubah persekitaran. Jadi kalau nak isap rokok juga, berhentikan kereta, isap kat luar. Sebab kita tak nak asap rokok tu masuk dalam kereta, jadi partikel melekat, masuk dalam sistem pendingin hawa atau cushion dan sebagainya, berlega-lega. Jadi dia perlu ubah. Yang ni dia buat apa tahu? Dia pergi letak dalam boot kereta. Rokok dia. So dia kena berhenti, dia kena cari tempat nak berhenti. Tapi bila dia ambil, dia cakap kat saya, dah beruap air. Ya. Sebab panas. Jadi tak guna juga. Jadi benda-benda ni, dia kena cuba. Dia sendiri kena, macam saya kata tadi lah, come up with the solutions. Cari solution dia yang sesuai untuk dia. Yang sesuai. Tapi yang letak dalam freezer, tu as long isteri dia okey. Kena letak dalam kontainer betul-betul. Jangan campur dengan ayam ke daging. Masuk air jadi ais. Nak guna kena pecahkan. So apa-apa je lah dia boleh buat. Jadi semua benda ni kita support. Kalau dia tak ada idea sangat, kita akan beri cadangan. Kalau dia bersetuju, kita akan beri cadangan. So dia boleh guna. Jadi pentingnya itu interaksi dengan pengamal perubatan bertauliah. Ya, betul. Sebab saya rasa ramai orang tak tahu yang tu. Kita nak nanti bila dia pergi jumpa siapa-siapa, walau hatta pun pengamal perubatan, bila dia komplain macam-macam, pengamal perubatan tu kata, kalau macam tu awak isap rokok balik lah. Itu tu kesilapan besar yang dilakukan, yang memang dilakukan oleh sebahagian pengamal perubatan yang tidak faham macam mana nak menangani pesakit atau perokok yang sedang cuba berhenti. Sebab gejala dia tu keluar, dia akan batuk, dia demam, dia sengsara dulu. Tapi sengsara dia tu macam saya kata tadi 4 hingga 8 minggu. Yelah, 4 minggu. Bertahanlah 2 bulan tu maksimum. InsyaAllah boleh. Sebab ni nak berhenti selama-lamanya kan. InsyaAllah. Agaknya masa bila kita tengok bila remaja start kan, masa tu lah waktu kita mencuba macam nak tahu remaja start. Maybe diorang tak pernah terfikir sampai bila nak berhenti. Dia jadi kebal kan. Sebab dia rasa dia kebal, dia muda dan penyakit-penyakit akibat merokok ni berlaku ke 20-40 tahun ke depan. Dia kata tak apalah, dia isap rokok sekarang, nanti bila dia kerja dia berhenti lah, ataupun dia masuk universiti dia berhenti. Tapi tak juga.
masih ramai juga yang berterusan sehingga lanjut usia. Bila lanjut usia tu, kalau nasib tak baik, memang ketentuan Allah SWT juga, dapat penyakit akibat merokok. Yang itulah yang menyumbang kepada peratusan kardiovaskular, penyakit kanser. Sebab contohnya kanser atau barang paru-paru, 70% daripadanya adalah perokok. Penyakit pernafasan pernafasan tersekat kronik tu, COPD, punca utama dia adalah merokok. Ya, betul, Prof. Seksa tengok pesakit yang sakit paru-paru apa lagi zaman-zaman COVID ni kan. Zaman COVID ni, perokok berisiko tinggi untuk mendapat jangkitan, dan kalau mendapat jangkitan, dia mempunyai risiko tinggi mendapat komplikasi yang lebih teruk dan kematian berbanding dengan bukan perokok. Ya, betul, Prof. Saya tengok kan waktu sekarang ni kan bulan puasa, semalam hari ibu, lepas tu zaman COVID ni, inilah antara sebab kenapa nak berhenti merokok. So saya tak boleh nak fikir cara tu yang terbaik lagi macam mana lagi. Lepas tu kalau pasangan ada masalah kesuburan, dia tambahkan lagi kenapa sebab nak berhenti. Nak bagi isteri mengandung, lepas tu anak pula. So semua-semua tu adalah faktor-faktor kenapa sepatutnya kita perlu berhenti merokok dan tak boleh tunggu lama lagi daripada sekarang. Ada juga yang ibu-ibu yang bertanya macam mana nak pastikan anak mereka tu, yang remaja-remaja ni tak terjebak nak merasa rokok ataupun vape terutama sekali sekarang ni, sebab senang nak dapat yang bahagian especially yang seludup, yang yang illegal lah, Prof. Apakah langkah yang boleh dibuat oleh ibu dan ayah, so pastikan anak mereka ataupun remaja-remaja sekarang ni tak terjebak dengan gejala merokok ni? Okey, banyak faktor, banyak cara lah ya. Antaranya yang boleh kita katakan adalah bermula daripada ibu bapa itu sendiri, sebab memang kita tahu anak-anak kita ni ibarat kain putih, yang mewarnakannya adalah ibu bapa. Jadi kalau kita nak tentukan anak kita tu insya-Allah bebas daripada rokok, daripada awal lagi ibu dan bapa perlulah bebas rokok. Dan tanamkan kesedaran, pengetahuan, pendidikan dari awal lagi, sejak awal lagi tentang bahaya merokok, kenapa kita tak nak kita kata mendekati atau belum lagi mencuba, tak nak mendekati dan sebagainya. Macam mana nak tangani peer pressure, tekanan saing ataupun kawan-kawan dan sebagainya. Dan juga sentiasa adakan komunikasi terbuka dengan anak-anak, beritahu jikalau ada siapa-siapa yang rasa ingin mencuba, pelbagai ada yang ditawarkan dan sebagainya, apa yang dibuat, jangan hukum lagi, sebab kita nak develop resilience, jati diri, supaya anak-anak ni tahu macam mana untuk menangani, sebab dia akan menghadapi cabaran. Kita tak tahu apa cabaran dugaan dia masa depan. Pada masa ni rokok elektronik, kita tak tahu lagi, sebab penggunaan rokok ni adalah pintu, kita panggil gateway, pembuka pintu kepada penyalahgunaan dadah. Jadi kita perlu kena pasti. Jadi rokok elektronik ni sekarang ni dia punya device atau gadget atau alatan dia tu canggih-canggih. Ada yang macam thumb drive dan sebagainya. Jadi adanya nano stick tu yang kecil je. Kecil je macam pen. So tengok-tengoklah anak tu. Kalau tiba-tiba dalam bilik dia bau wangi, bau air bandung, air laici ke, bau buah sirap, bau buah-buah. Ni puasa ni, Prof. Lepas buka lah. Okey, Prof, kita mungkin ada lagi 10 minit. Mungkin tadi ada Prof kata share satu pengalaman macam mana isteri tu nak bantu suami dia berhenti merokok. Okey. Ini pengalaman saya di klinik berhenti merokok apabila salah seorang staf yang datang, dia kali pertama kedua tu memang kita tak jumpa lagi isteri ni, tapi lepas beberapa kali kedua ketiga tu dia datang bersama isteri. Saya tak pasti mula-mulanya apa tujuan dia bawa isteri. Saya ingat untuk kaunseling, untuk dapatkan lebih maklumat sebagainya, tapi bila kita ajak dia turut serta, dia tak mahu. Dia kata tak apalah, saya borak je dengan jururawat di klinik berhenti merokok tu. So dia orang bersembang dekat area dia orang, saya dengan suami dia buat intervensi, kaunseling dan ubat-ubatan dan tingkah laku. So
lepas 2-3 kali sebab temu janji untuk rawatan berhenti merokok ni dia agak kerap ya. Pada minggu pertama tu kita akan, kalau boleh kita akan jumpa setiap minggu sebab kita tahu waktu kritikal dia adalah bulan pertama. Lepas tu dalam bulan pertama tu ketika kalau boleh kita hubungi, sebab sekarang ni MCO, PKP kita hanya buat online, tapi kalau sebelum ni boleh secara bersekemuka lah, kita minta jumpa setiap minggu bagi bulan pertama selepas berhenti merokok. Lepas tu kita akan jumpa setiap 2 minggu untuk 2 bulan seterusnya, dan jumpa setiap bulan sehingga cukup 3 bulan hingga 6 bulan bergantung kepada individu. Sebab tidak saya dapati tak ada 2 perokok yang sama ya. Dia berbeza-beza. Jadi kita perlu tangani secara individu. Dan perokok ni balik pada kes dia, dia bawa isteri dia still tak nak join, tak turut serta sesi kaunseling suami dia. Cuma dia berborak dengan nurse tu je. So bila satu kali tu saya dah curious, saya pun tanyalah isteri dia. Saya kata, Puan asyik datang je teman suami, tapi kenapa tak nak join counselling ke sebagainya. Lepas tu macam saya nak tanyalah tujuan dia datang tu. So dia kata inilah cara dia menunjukkan dia support, dia sokong usaha suami dia. Oh, ikut sajalah suami dia, tapi tak pergi dia turut serta. Pastikan suami dia datang ke klinik, dapat kaunseling, pergi ambil ubat dan sebagainya. So dia lihat suami dia perlukan sokongan tersebut. Dan kita juga menggunakan isteri dia secara dah saya tahu dia suka bersembang dengan nurse, dengan jurawat tu. So saya beritahulah nurse tu sambil bersembang tu masukkanlah elemen-elemen counselling supaya dia tahu macam mana nak tangani kalau suami dia kata dia ada gejala withdrawal, dia resah gelisah dan sebagainya. So jadi kita boleh gunakan isteri untuk membantu suami. Yeah. Maksudnya isteri pun kena mungkin tanyalah juga suami macam mana cara yang terbaik. Kadang-kadang kita direct question tu kita tak tanya. Macam tu kadang-kadang kita assume, kita rasa suami kita suka macam ni, tapi mungkin kita boleh tanya macam mana abang nak saya buat macam mana. Ya. Macam itulah. Dia boleh gunakan pelbagai pendekatan. Okey, Prof. Terima kasih banyak, Prof. Mungkin untuk akhiri sesi kita, mungkin Prof boleh bagi sepatah 2 nasihat untuk penonton kita. Mungkin buat sekarang ni tak ramai ya, Prof. Tapi kita akan letak video kita ni secara dalam YouTube. Kita akan save dan kita akan buat summary lah dari apa yang perbincangan kita hari ni. Silakan Prof untuk bagi. Saya ucapkan terima kasih pertama kali dan juga ingin menyeru kepada semua perokok yang terutamanya yang inginkan zuriat yang sihat, yang berkualiti, ya, insya-Allah, supaya cepat-cepatlah berhenti merokok demi kesuburan sendiri dan juga insya-Allah mendapat zuriat yang sihat dan berkualiti tadi tu. Saya daripada itu berhenti merokok macam saya kata banyak manfaatnya daripada segi kesihatan, terutamanya mengurangkan risiko penyakit. Dari segi ekonomi, apalagi sekarang ni kita mengalami kekangan, kegawatan ekonomi selepas masalah COVID ni, masih lagi masalah COVID. Jadi dapat gunakan wang tu untuk dibelanjakan kepada yang lebih bermanfaat, ya. Dan juga dari segi agama, ya, sebab macam saya kata tadi, fatwa merokok di hampir keseluruhan jelah macam 100% negara Islam mengatakan bahawa rokok ni haram, bukan lagi makruh. Di Malaysia sejak bulan Mac 1995 rokok pun haram, vape tahun 2015 kalau tak silap pun dah haram. Jadi tinggalkanlah yang haram, apalagi di bulan Ramadan yang mulia ni, yang berbaki ni. Jadi macam tak kena lah ya siang hari kita mengharapkan keampunan, menjadi insan bertakwa, ya. Tapi bila malam atau berpuasa kita menggunakan benda haram. Sebab yang ni sensitif sikit, ada kajian, ada paper, ya, artikel telah diterbitkan yang mendapati bahawa ada komponen darah haiwan yang tidak halal, ya, faham ya, komponen haiwan tidak halal yang ditambah ke dalam puntung rokok.
Tujuan dia untuk memerangkap gas karbon monoksida. Sebab gas karbon monoksida ni terhasil daripada pembakaran bahan organik. Termasuklah tembakau, kertas dan sebagainya yang ada pada rokok. Gas karbon monoksida ni gas beracun. Jadi untuk mengurangkan gas karbon monoksida yang terhasil dan disedut masuk oleh perokok, ada pengusaha puntung rokok tu menambah komponen darah haiwan ke dalam puntung rokok ni. Darah ni memang tak halal lah, darah haiwan haram. Jadi rokok dah haram, ada benda haram pula dalam puntung rokok ni, berapa kali haramnya. Jadi walaupun saya berjenaka, benda ni adalah fakta. Jadi tinggalkanlah demi kesihatan, demi ekonomi, demi agama dan sebagainya. Ya, jadi itulah pesan saya yang tak seberapa ni. Di hujung akhir kalam saya ucapkan sekali lagi ribuan terima kasih dan mohon maaf jika ada terkasar bahasa, tersilap kata. Semuanya kelemahan diri saya sendiri, insya-Allah. Okey.